Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Kita lanjutkan lagi perbicaraan kitab Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, berkorban, memberi pertolongan dalam menghadapi wabak penyakit. Karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sambungan dalam membicarakan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Watta'un wahzu a'daikum minal jin wa huwa lakum syahadatun." Ta'un yakni wabak penyakit yang membunuh ribuan manusia itu merupakan tikaman-tikaman, sengatan-sengatan, tusukan-tusukan musuh kamu daripada jenis jin, dan kamu yang terkorban akibat serangan wabak penyakit. Terkorbannya kamu sebagai seorang yang syahid, yakni mati syahid. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dalam menjelaskan apa yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wahzu a'daikum minal jin, tikaman-tikaman, tusukan-tusukan, sengatan-sengatan musuh-musuh kamu daripada jenis jin. Yang mana minggu sudah kita bicarakan, tikaman jin, tusukan jin, sengatan jin berbeza dengan tikaman manusia, tusukan manusia maupun sengatan binatang serangga berbeza. Kerana tusukan, tikaman, sengatan binatang kepada manusia dari luar
ke dalam tubuh badan manusia. Manakala tikaman, tusukan, sengatan jin kepada manusia dari dalam tubuh keluar tubuh manusia, sama ada ianya bentuk sengatan yang disebut dengan istilah bintik-bintik kecil yang panas dan berbisa, disebut juga bisul yang kecil, ataupun bisul yang besar, buthur, ataupun juga disebut juruh, denah, bengkak, bisa pada bahagian tubuh manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baik, menjelaskan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 27 suratul Hijr, ayat 27 suratul Hijr, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Sadaqallahul azim. Dan jin itu kami telah jadikan lebih awal daripada baginda Adam, dan jin itu kami telah jadikan lebih awal daripada baginda Adam. Wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum, yang mana jin itu dijadikan daripada jenis api yang amat panas, api yang tidak mengeluarkan asap, api yang tidak berwarna, tak nampak warnanya, bukan warna kuning, bukan warna merah, bukan warna hijau, bukan warna biru, api yang tak berwarna, tetapi haba yang amat panas, api yang tak berwarna, api yang tidak mengeluarkan asap, tetapi haba kepanasannya menyiksa umat manusia. Min naris samum, api yang biasa kita lihat, api yang berwarna. Kalau api itu warna biru, dia boleh potong besi. Setakat api warna merah, dia boleh tolongkan bakar sampah SWM. Api yang dimaksudkan di sini min naris samum, api yang tak berwarna, tidak mengeluarkan asap. Itu kena tanya Profesor, Datuk, Doktor yang ada PhD Fiziks dan Kimia. Itu makna min naris samum, api itu tak berwarna, tak mengeluarkan asap, tetapi habanya amat panas, memeritkan, menyeksakan. Wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka
nak jelaskan kepada kita bahawa kita tak nampak jin syaitan, kerana jin syaitan itu dia tak berwarna. Dia tak berwarna. Mata kasar manusia hanya mampu melihat benda yang berwarna. Kalau benda tu ada warna, mata kita boleh lihat. Ataupun mata kita yang bermasalah, rabun warna. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Pada dasarnya, kalau orang tu lepas aksiden, dia berlanggar, ada gangguan pada saraf mata dia, dia antara insan yang terpilih yang boleh nampak beberapa jenis jin dan syaitan. Kerana ada gangguan saraf, kerosakan saraf pada mata dia. Jaga-jaga. Ramai juga yang lepas aksiden, jatuh, terantuk, dia nampak benda yang selama ini dia tak nampak, yang kita tak nampak, dia nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Tapi hairan, dalam masa yang sama nampak juga warna ringgit Malaysia tu. Tu nampak. Itu tak pernah tak nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dari jauh boleh beza not berapa, 10 ke, not 50 ke. Ya, walaupun rabun warna. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Menjelaskan kepada kita jin syaitan ini di luar kemampuan panca indera manusia. Mata tak boleh kesan, telinga tak mampu dengar, hidung tak mampu nak menghidup, lidah tak mampu nak merasa, telapak tangan, telapak kaki tak mampu nak menyentuh. Tak tahu. Tiba-tiba bisul kaki kita. Tiba-tiba bengkak, menais, bisa, panas. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Institut apa nama tu? Kajian perubatan mendapati dah ada kluster Ulu Tiram dengan kluster dekat Kedah yang agak rumit virusnya. Saya tak nak cerita lanjut dengan tuan-tuan. Ialah kerana tuan-tuan kena faham perbezaan antara bakteria dengan virus. Bakteria ada perumah dia. Dia ada sarang dia. Tapi virus dia tak ada perumah, dia tak ada sarang. Dia menghilang, mendatang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Banyak persoalan. Begitu sukar nak menyekat virus. Dah ada vaksin pun belum ada jaminan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, adakah jin syaitan ini dikategorikan sama seperti virus? Kita kata jenis virus kerana ciri-ciri virus ada pada jin dan syaitan.
ciri-ciri jin dan syaitan ada pada virus. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, tinggal lagi virus in English language. Syaitan, jin, itu daripada istilah bahasa Arab. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apa persamaan ciri-ciri antara jin dengan virus, syaitan dengan virus? Baik, nilainya tetap sama. Al-istitar, al-istitar, istilah yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah, yang kita bahas penulisannya dalam kitab Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Dia datangkan satu istilah al-istitar. Al-istitar tu kita kata dalam bahasa Melayu dinding. Dinding. Kenapa kita tak nampak virus? Kerana terdinding penglihatan mata daripada melihat virus. Maka yang mudah kita kata kerana virus itu terlalu halus. Dan orang Melayu menyebut sebagai makhluk halus. Syaitan, jin, orang Melayu sebut makhluk halus. Boleh terima? Virus pun makhluk halus. Yang penting virus, jin dan syaitan ini al-istitar, dia mendindingi penglihatan mata kasar kita daripada melihatnya. Kalau nak dinisbahkan dari segi saiz, dia lebih kecil, lebih halus berbanding bakteria. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu, sehalus-halus, sekecil-kecil virus masih boleh tengok dengan mikroskop. Jin boleh tengok tak dengan mikroskop? Syaitan boleh tengok tak? Tak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun mata kasar kita ni telah dihaluskan dengan eyepiece, kanta yang ada pada mikroskop. Cakap pun susah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam mana pun jin tak boleh tengok, tetapi si gila, orang gila boleh nampak pula. Si wayar putus tu dia boleh nampak, boleh bercakap pula. Bercakap seorang-seorang, bukan. Dia bercakap dengan jin, dia bercakap dengan kelompok syaitan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baik. Kemudian ciri-ciri persamaannya, dua-dua tu makhluk halus. Jin, syaitan, virus makhluk halus. Mata kasar tak nampak, terdinding al-istitar. Dalam masa yang sama, kedua-duanya itu akan memberi mudarat kepada manusia. Mudaratnya akan sama. Orang yang kena COVID-19, gejala-gejalanya adalah panas. Dia kena demam, panas. Begitu juga kalau orang yang kena serangan jin dan syaitan, dia juga mengalami haba yang panas. Wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Sadaqallahul azim.
Maka menjelaskan lagi apa yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan, bahawa taun, wabak penyakit itu merupakan sengatan, tusukan, tikaman musuh kamu daripada jenis jin dan syaitan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un, mengkategorikan wabak penyakit akibat daripada sengatan, tusukan, tikaman jin syaitan, ianya dinamakan rimahul jin. Ra mim alif ha, rimahul jin, iaitu lembengan jin. Jin tu dia lembing. Ni macam lontar lembing. Jadi orang yang kena lembengan jin, panahan jin, maka dia akan mengalami gejala-gejala wabak penyakit panas, perit, bisa dan sesak nafasnya. Wal-ayazubillah, sesak nafasnya. Kalau minggu lalu saya kemukakan kepada tuan-tuan betapa jin dan syaitan mengambil kesempatan dan menyalahgunakan peluang apabila berlakunya keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara, yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apabila berlakunya wabak penyakit, fasadul hawa, udara ni rosak, rosaknya udara tu beracun. Oleh kerana udara tu beracun, jin syaitan ambil peluang, ambil kesempatan, menyalahgunakan kerosakan yang berlaku pada udara di muka bumi bagi membolehkan jin dan syaitan ia melemparkan panahan, begitu juga lembing-lembingnya untuk segera membunuh manusia, agar manusia itu segera mati, tak sempat bertaubat, tak sempat mengumpul bekalan untuk hari akhirat. Apatah lagi si kafir. Sememangnya jin dan syaitan dia akan bunuh dulu kafir, supaya orang kafir ni tak dapat hidayah dan mati dalam kekafiran. Maka COVID-19 ini, kalau tuan-tuan buat analisa, ramai yang terkorban adalah golongan kafir. Memang target jin syaitan tu yang dia nak bunuh orang kafir, supaya orang kafir ini segera mati, tak sempat memeluk agama Islam. Itu penjelasan yang dijelaskan. Pun begitu, ramai juga, dalam kategori ramai juga orang-orang Islam yang terkorban. Ya, pada tahun 833 Hijrah, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan 30,000 rakyat Mesir terkorban. 833 Hijrah, 600 tahun yang lalu, bumi Mesir diserang wabak penyakit,
berdasarkan kutipan kematian 30,000 yang terkorban. Kesemuanya orang Islam. Pun begitu yang kafir di benua Eropah jutaan yang terkorban. Wal-'iyazu billah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani datangkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 97 dan ayat 98 surah Al-Mu'minun. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Ayat 97 dan ayat 98 surah Al-Mu'minun. Artinya, katakanlah olehmu ya Muhammad, yakni meminta perlindungan dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, aku memohon perlindungan dengan Dikau ya Allah daripada bisikan-bisikan syaitan yang menggoda dan menyesatkan manusia. Dan aku juga meminta perlindungan dengan Dikau wahai Tuhanku daripada serangan syaitan dengan alatan-alatan serangannya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, ada dua perkara yang disebut di sini. Yang pertama, bisikan syaitan. Yang kedua, bentuk-bentuk serangan syaitan. Wah. Bisikan syaitan. Itu kita faham. Syaitan ni dia suka menghasut dan menguasai fikiran dan perasaan manusia. Jelas. Ayahdurun, serangan syaitan yang hadir. Apa dia? Syaitan akan menyerang dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama, nafkhus syaitan. Nun fa kha. Nafkhus syaitan, hembusan syaitan. Yang kedua, nafkhus syaitan, ludah syaitan ataupun tiupan syaitan. Dan yang ketiga, rimahus syaitan, lembing dan begitu juga panahan syaitan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, nafkhus syaitan, hembusan syaitan di sini panas, haba yang panas. Nafkhus syaitan, ludah syaitan ataupun tiupan halus syaitan, sejuk. Manakala rimahus syaitan, lembingan panahan syaitan, bisa dan menyakitkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
to be continue. Nanti kena bayar 1,000. Korang semua ni orang susah, tak mampu nak biaya, kesian. Dah lah, tunggulah. Untuk bulan kuliah akan datang, kita nak cerita 3 ni. Hembusan syaitan, ludah maupun tiupan syaitan, dan yang ketiga rimah syaitan. Kita dah bahas dah berapa, tapi nak bahas lebih halus lagi tentang hembusan dengan tiupan. Hembus panas, tiup sejuk. Kenapa begitu? Wah, Haji Zain dah semangat. Nanti kau tiup, ikan naik. Engkau hembus, ikan ke dalam. Kerana tiup tu sejuk. Sejuk. Tapi kalau panas. Kerana hembusan dari perut, tiupan dari otak. Wah, nanti Tuan Haji Kamarul dia nak ambil tauliah pula, tauliah bomoh pula dengan Jabatan Agama. Dia dah belajar apa beza tiup dengan hembus. Tang mana nak dihembus, tang mana nak ditiup, tang mana nak diludah. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.